Assalamualaikum. Selamat datang. Saya ucapkan untuk sesi bersama STEM melalui Pusat Persediaan Sains dan Teknologi Universiti Malaysia Sabah. Anda pelajar-pelajar semua bersama saya Dr. Syafa akan memberi sedikit perkongsian berkaitan dengan STEM dan masa depan. Saya kongsikan slide yang saya telah buat untuk pelajar-pelajar. Bagaimana? Slide yang pertama ni, pada gambar rajah tu kalau pelajar-pelajar dapat lihat adalah saya. Ya, saya Alhamdulillah berjaya, saya berjaya menamatkan bidang pengajian dalam bidang pengajian Dr. Falsafah di Hokkaido University, Japan. Fakulti saya semasa di Japan, di Hokkaido hari itu adalah Fakulti Pertanian, atau kalau dalam bahasa Japanese atau Nihongo de Nogakubu desu. Bidang kepakaran adalah Environmental Resources ataupun sumber sekitaran. Saya sendiri tidak pernah menyangka akan melanjutkan pelajaran sehingga di peringkat PhD dan di Japan. Dan bila saya hayati semula perjalanan tersebut, semuanya bermula ketika di sekolah menengah apabila saya memilih aliran sains tulen ataupun kalau sekarang kita panggil aliran STEM modul 1. Dan semasa memilih bidang tersebut semasa saya umur 16 tahun kan, saya 16 tahun lah. Saya tak boleh imagine pun saya akan macam mana saya di Jepun tu. Tapi saya pasti yang saya akan memilih bidang STEM sebagai masa hadapan saya. So saya doakan, kalau tengok pada gambar rajah ni kan, saya doakan pelajar-pelajar semua berjaya menjejakkan kaki ke peringkat pengajian yang lebih tinggi dan menamatkan pengajian dan akhirnya bergraduat seperti mana yang ditunjukkan pada rajah di dalam slide. So ini sedikit memori pelajar-pelajar yang tamat pengajian dengan jayanya di UMS. Persoalannya sekarang, where and how to begin? Where and how to begin about choosing your future? Saya kongsikan di sini ya. Saya mohon pelajar-pelajar pegang 3 tips yang saya ingin kongsikan ya. Ada 3 yang utama. Ada banyak sebenarnya, tapi saya harap pelajar-pelajar boleh pegang 3 ni dalam memilih future. First, identify your passion. Pasti minat. Kenapa minat tu? Bila minat, you will always find a way how to gain or how to achieve your passion. Jarang kan kita making an excuse. Jarang kita bagi alasan untuk benda yang kita minat. Kita cari alasan pun untuk capai minat tu. So, identify your passion. Sebab contohnya, bila kita minat, kita tidak akan merungut. Memang dia susah. Dia akan ada benda yang susah. Tapi kita akan cari jalan. Macam mana mau selesaikan. Contohnya kan, kita tahu mau ambil engineering, dia mesti bagus matematik tambahan. Contoh. So, kita tidak akan tinggal, tidak dapat selesaikan math tu, kita tidak akan tinggalkan. Macam, how, cari. Buat study group, tanya cikgu. Kan? So, bila kita kenal pasti minat kita, kita akan cari, we will find a way how to achieve or go through with our passion. So, nombor 1, identify your passion. Kenal pasti minat. Nanti saya tunjuk minat tu apa yang mau dipilih. Kedua, kedua saya rujuk dulu slide saya. Kedua, give a visit to your passion. Meaning, buat rujukan, cari sumber-sumber tentang minat kita tu. Contohnya minat tu nanti menjurus kepada apa? Why don't kita explore minat kita tu? Contohnya saya suka main skateboard. Saya suka biology. So apa sebenarnya yang saya boleh terokai dalam biology ni? Kalau saya suka fizik, apa yang saya akan terokai ya? Contoh. So tips kedua, first identify your passion. Give a visit to your passion ataupun terokai minat tersebut. Ketiga ada peluang beasiswa tertentu yang ditawarkan kepada bidang yang berkaitan dengan minat kita tadi. Saya kongsikan sekejap dengan melalui itu. Identify your passion. So dalam konteks pelajar, kenal pasti. Sekarang masa di sekolah masih kan, yang ambil form 4, form 5 sekarang. Kalau yang ambil sains tu, STEM tu kan, adakah saya ada cenderung kepada biology base?
ataupun chemistry best, ataupun physics, ataupun engineering best. Okay, kenal pasti di mana minat tu nanti. Macam sekarang pun macam okey jap belajar bio, okey, kimia pun okey, fizik mungkin nanti masa form 5. So yang form 5 saya rasa sudah jelas tu nampak apa yang kamu boleh tahu macam yang okey, tapi for the sake of exam kena lulus semualah kan, tapi yang kita minat tu contohnya bio mesti mau score, ataupun nanti atau yang memang minat mau ambil engineering tu, ataupun yang any related, not bukan yang macam orang cakap bila bio menghafal-hafal. Okey, saya memang nak mau ambil hafal-hafal. Macam saya bio, saya memang tak suka math, saya nak mau ambil math, tapi untuk masa depan sebelum saya boleh menjurus kepada minat saya tu, saya paksa jugalah belajar untuk dia lulus kan. Macam tu. So in your level, identify your passion is either you are biology best, chemistry best, physics best, or engineering, or meaning that is mathematics best. Okay. Lepas tu tadi kan give a visit to your passion, maksud dia why don't you have a look to the subjects that you will learn for 4 to 5 years. Contoh nanti mau ambil engineering apa? Mechanical, physical tak pasti kan. Mungkin engineering, electrical, so macam belajar suka tanya apa beza ambil civil dengan mechanical contoh. So why don't you explore the passion? Okay, so nanti kita akan tunjuk bidang yang berkaitan biologi, saya akan tunjuk. Dan yang ketiga, scholarship tadi, sebab ada sesetengah beasiswa diberikan kepada program-program yang mungkin masa zaman sekolah tidak terfikir pun benda tu ada. Okay, contoh saya kongsikan lagi. Contohnya ini adalah aquaculture. Okay, ini saya bagi contoh sebab saya orang biologi, promo sikit lah. Biology best, contohnya aquaculture. Okay, apa yang kamu akan belajar dalam aquaculture? Pernah dengar macam minat kan? Tapi apa ya? So mungkin boleh nampak okay, ada belajar renang, ada belajar, okay, ada benda ni 4 tahun, okay, ada belajar perladangan. Itu pula aquaculture contohnya ya. So ada juga cakap okay, marine, science marine. Hari ni pelajar-pelajar ramai suka juga kan. So apa yang akan belajar dalam marine? Okay, ada belajar renang, ada belajar asas pelayaran laut, ada belajar pencemaran marine, ekologi terumbu karang. Okay, ada juga belajar kimia. Okay, ada juga. Ada LI. Itu pula. Okay, macam tu lah. Okay. Ataupun biotek. So orang cakap okay, biotek, apa biotek ni? Rupanya dalam biotek saya akan belajar genetik, saya akan belajar kimia biofisikal, saya akan belajar genetik molekul, bioinformatik. Okay, macam tak pernah dengar, macam menarik kan. Okay, so course ni dalam masa 4 tahun di UMS ya. Ataupun mungkin saya mau macam yang ni macam menarik, macam tak terlampau susah contohlah kan, tapi profesional. Okay, peladangan dan perhutani. Okay, sebab saya dulu kan kurang pendedahan. Bila saya sampai di Jepun, kalau saya tahu masa saya buat degree, saya akan pilih bidang-bidang yang lebih menjurus macam ni lah. Tapi saya dulu sains biologi ya. So okay, macam peladangan perhutani, apa saya akan belajar sains kayu, genetik dan pembiakuan. Ni memang bio-bio lah kan. Okay, saya boleh score ni. Contoh kejuruteraan hutan, menarik kan. Rupanya kejuruteraan bukan sahaja teknologi pembuatan, tapi ada juga kan. Maksudnya pentingnya contohnya kejuruteraan hutan ni, bagaimana kita boleh ini kita akan kaitkan lagi lah dengan kita panggil sebagai sustainable development. Okay, contoh ni course yang menarik, saya mau promo sikit lah, teknologi dan teknologi dan industri kayu ni. Kalau lihat ini, saya perasan macam saya akan belajar sekarang ada ramai minat kepada ID ataupun interior design, tapi suka sains. Okay, tak terfikir kan rupanya ada bidang yang boleh bantu kita meningkatkan kemahiran dalam bidang carpenter ataupun pertukangan. So ni kamu boleh hasilkan perabot-perabot macam di IKEA tu dengan pengetahuan sains. Perlu tahu sifat kayu sebab kayu adalah bioorganism, sejenis benda organik lah. So inventory hutan. So selain hutan-hutan, di sini kita ada pembuatan dan mereka bentuk perabot ni. Perabot. Saya tahu ramai yang ada skill kan. Tapi nampak macam okay, pembelajaran, pemasaran produk hutan lah. Kita ajar sekali ya, pemasaran produk hutan, persejilan hutan dan produk kayu. Macam tak pernah dengar pun kan. Rupanya ada kalau kita mau jadi professional in perabot furniture. So skill ni ada pemesinan kayu ni. Skill, you will come up with the skill. So selain itu, kalau di UMS kita ada fakulti pertanian di Sandakan. So ni saya tahu pelajar-pelajar yang memang ada keluarga yang kadang sudah ada tanah
tak pasti apa mau diusahakan, ataupun memang sudah ada, tinggal mau cari pewaris untuk macam mana mau majukan, macam mana mau modernkan lagi ni ya. So ini kita akan belajar teknologi di dalam pengeluaran tanaman. So crops atau pengeluaran tanaman ni lebih kepada crops. So kita tengok dia ada juga biotech, microbiologi pertanian, pengembangan pertanian, amalan keusahawanan. Kita tahu kan pertanian adalah perniagaan. So kita kenalkan juga dengan benda-benda tersebut. So ada pengeluaran tanaman, pengeluaran ini masih tanaman, horticulture dan landscape, membuat nursery, macam mana kita menguruskan bunga-bungaan, pomologi, macam menarikan, tak pernah dengar. Last sekali ternakan, contohlah. Ternakan ni nampak sangat mau buka macam ekoyap ataupun mau buat another desiccator di tempat masing-masing kan. Atau ada di Kudat ke di Pitas nanti. Contoh. Dan saya bagi lagi contoh. Ini yang kita panggil explore your interest or your passion. So macam saya minat bio, apa yang berkaitan? So rupanya banyak bidang. Macam saya kan, saya bidang biologi. Saya tak sangka pun saya boleh teruskan bidang saya tu akhirnya kepada sains sekitaran. Ini saya berikan contoh beasiswa. Contohnya macam ni, Yayasan Sam Darby. So Sam Darby, cuba tengok sini ya, pelajar-pelajar semua tengok sini. Ni bidang yang dia tawarkan memang menjurus. So scholarship for courses other than those mentioned are not available. So memang ada sesetengah program tu memang menjurus ya. Satu lagi KLK. On the way ke Pitas, ke Kota Marudu. Ada nampak ke Kudat kan, akan nampak sawit-sawit tu kan. Salah satu company yang ada adalah KLK. Contohnya KLK atau Kuala Lumpur Kepong. Ni dia bagi tahu apa dia tawarkan tu. Beasiswa ditawarkan kepada agriculture science, forestry, yang kayu tadi tu kan. Forestry, environmental or related discipline, sciences, chemistry, biotech, engineering, information technology, horticulture and landscape. Satu lagi contoh yayasan IOR. Ini IOR. Ini contoh-contoh beasiswa yang ditawarkan. Kita sambung. Itu mungkin selepas tamat belajar, selepas SPM, dapat tawaran ataupun masa mau pilih-pilih tu kan. Satu lagi yang selalu menjadi dilema pelajar, especially lepasan sekolah. So bila kita buat jemputan datang ke open day ataupun carnival STEM asasi sains kan di UMS ni, pelajar suka tanya apa, ataupun kita pergi carnival Kerjaya, pelajar suka tanya apa beza metrik sama asasi, apa beza STPM ataupun kalau saya ambil STPM okey kah? Okey, tiada yang tak okey ya. Cuma mungkin saya boleh share kan, kalau selepas SPM dilema yang selalu ni selalu ni lah, especially lagi kalau aliran sains student ataupun yang bukan juga sains student lah, modul STEM 2 pun selalu dapat situasi ni. So kalau saya boleh share kan, selepas SPM, ingat selepas SPM pelajar-pelajar boleh sambung belajar, bukan terus degree, tidak. So kita panggil lepasan SPM layak menyambung sama ada peringkat sijil. So sijil adalah matrikulasi ataupun asasi, ataupun sijil yang ditawarkan di Poli Institut Kemahiran, ataupun STPM pun sijil kan. Kalau tidak SPM dah bersama STPM, ataupun diploma, ataupun IPG. So itu antara-antara yang pelajar boleh pilih bagi lepasan sekolah untuk melanjutkan pelajaran bagi lepasan SPM. Ingat lepasan SPM tidak ada yang terus masuk degree. So kena mohon. Kita tengok ni ya. Ini yang tadi. So kalau selepas SPM, so sama ada boleh pilih semua tu. So perbezaan antara matrikulasi dan asasi dikendalikan oleh KPM, KPT, Lepas tu asasi peringkat kemasukan di peringkat ijazah. Peringkat kemasukan ijazah kalau matrikulasi melalui UPU, so ada persaingan lah. Persaingan sama ada persaingan dia ada pelajar-pelajar STPM dan diploma dan kawan-kawan matrikulasi yang lain lah. Kalau asasi, kamu persaingan dia, pengambilan dia dalaman, so tidak perlu isi UPU. So sebab kamu sudah jadi anak kepada
universiti tersebut. Contohnya kalau masuk asas UMS, you are the baby of UMS program. So dalaman sahaja, boleh pilih. Pemilihan tu tidak perlu melalui UPU, so tidak perlu beli nombor PIN semua tu lah. Dan tempoh pengajian antara dua ni ada 1 atau 2 tahun, ada asasi ada 1 tahun, ada 1 tahun setengah, ada 2 tahun. So bergantung kepada tawaran yang diberikan. Okay, itu yang perbezaan utama lah. Lepas tu kalau STPM pula, okay, STPM pula saya rasa option yang terbaik juga STPM. Dan memang STPM aliran STEM pun boleh tahan 2 tahun, tapi dia mengamalkan sistem semester. So macam sama seperti di universiti, mana-mana yang sudah masuk dalam semester tu tidak akan diulang lagi lah pada semester akan datang. Itulah serba sedikit perkongsian daripada saya. Saya bacakan slide saya. Have firm faith in your strength and abilities, and we wish you all the best for your new responsibilities. Do something today. Do something today that your future self will thank you for. Macam saya, bila saya tengok balik diri saya hari tu, dan bila saya ingat balik saya bermula sebagai aliran STEM di sekolah, thank you to myself from your future self. Okay, so saya harap benda yang sama berlaku dengan pelajar-pelajar juga, and there can be a better time for new beginning. So all the best. So thank you daripada saya. InsyaAllah jumpa di UMS dalam program-program bukan saja asasi sains, program-program degree. And welcome to UMS, dan please encourage yourself and further in STEM field, science, technology, engineering, mathematics. Okay. Thank you semua. Please stay tuned for other talk from my colleague.